Pemberitaan firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 35. 今天我们要一起思想的经文呢，是在路加福音第2章，从第1节到35节。 Karena ini ada 35 ayat, saya minta kerjasamanya penerjemah boleh membacakan 2 perikop. Saya perikop yang terakhir, yaitu Ibu Indrawati boleh membaca ayat 1 sampai ayat 20, saya 21 sampai 35. Boleh? 好，因为这段经文比较长，所以呢，我们用分段的方式，第1节到20节我用华语念，然后接下去的是印尼文念到第35节。 路加福音第2章从第1节到20节。当那些日子，该撒亚古斯都有旨意下来，叫天下人民都报名上车。这是基里牛做叙利亚巡抚的时候，头一次行报名上车的事。众人各归各城报名上车。约瑟也从加利利的拿撒勒城上犹太去，到了大卫的城，名叫伯利恒。 因他本是大卫一族一家的人，要和他所聘之妻玛利亚一同报名上车。那时，玛利亚的身孕已经重了。他们在那里的时候，玛利亚的产期到了，就生了头胎的儿子，用布包起来，放在马槽里，因为客店里没有地方。在伯利恒之野地里有牧羊的人。 夜间按着更次看守羊群，有主的使者站在他们旁边，主的荣光四面照着他们，牧羊的人就甚惧怕。那天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们一个大喜的信息，是关乎万民的。因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。 你们要看见一个婴孩包着布窝在马槽里，那就是记号了。忽然有一大队天兵同那天使赞美神说：在至高之处荣耀归于神，在地上平安归于他所喜悦的人。众天使离开他们升天去了。牧羊的人彼此说：我们往伯利恒去，看看所成的事，就是主所指示我们的。他们急忙去了。 就寻见玛利亚和约瑟，又有那婴孩卧在马槽里。既然看见，就把天使论治孩子的话传开了。凡听见的，就诧异牧羊之人对他们所说的话。玛利亚却把这一切的事存在心里，反复思想。牧羊的人回去了，因所听见、所看见的一切事，正如天使向他们所说的。 就归荣耀于神，赞美他。 Ayat 21 sampai 35 saya membacakannya. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan atau 2 ekor burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa,
yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Dan bapak serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Maranatha. Permisi tanya Bapak Ibu Saudara sekalian, 请问大家， pada Natal hari ini atau setelahnya, kira-kira apa yang Bapak Ibu Saudara harapkan? 今天圣诞节或者是到明天之后呢，你有什么盼望？ Bapak Ibu Saudara sekalian mengharapkan apa di masa-masa Natal ini? 你们希望在这个圣诞节里面，你们可以得到什么呢？ Boleh ada yang berkomentar? 有没有人可以回答一下？ Saya telah mendaftarkan beberapa harapan-harapan yang umum. 我已经听过了，有一些人说了一些很普遍的答案。 Ya, misalnya saudara, ya mendapatkan tunjangan hari raya, ya, 比如说 uang THR. 可以得到第13的薪水，就是佳节的时候可以得到的一些另外的花红， Betul, saudara? 是吗？ Ya, bisa berlibur dan jalan-jalan karena long weekend, apalagi hari ini dan besok itu libur ya. 有些人的答案就是说，哇，圣诞节我就可以去游玩，因为有很长的假期。 Ya, Sabtu masih libur, Minggu libur, panjang ya, libur panjang. 还有星期六，还有星期天， Atau mendapatkan hadiah, 或者有些 kado yang 说， diharapkan. 我可以得到礼物，有得到圣诞节的礼物。 Atau mungkin juga ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian punya tradisi makan malam Natal, sebelum Natal gitu ya, Christmas Eve gitu ya, 有一些呢， bersama. 就是在这个圣诞晚会的时候，还没有进入圣诞节那一天，大家家庭有一个聚餐。 Lebih menyenangkan lagi kalau kita ditraktir atau diundang, jadi nggak usah repot-repot memasak ya. 更庆幸的呢，就是有人家请客，我们不需要自己麻烦的煮菜。 Ada yang berharap bisa berkumpul dengan keluarganya karena selama ini mungkin bekerja merantau sering keluar kota. 有一些呢非常的盼望能够跟家人聚集在一起，因为平时呢上班或者是读书的缘故离开家。 Ada yang berharap ya, apalagi kalau sebelumnya sering sakit-sakitan begitu ya, bisa ada dalam keadaan sehat. 有一些呢平常经常生病的，就是希望在圣诞节的时候身体可以好起来。 Ada yang berharap penuh dengan sukacita, berkat-berkat Tuhan gitu ya, berbahagia begitu. 有的更希望呢，就是神给他特别的喜乐。 Ada yang bahkan lebih dari yang saya katakan ini, saudara? 是不是还有其他的答案呢？ Ada? 请问有没有？ Oke. Nah, coba Bapak Ibu Saudara bayangkan bagaimana jika yang diharapkan tak kunjung datang, malah yang sebaliknya yang terjadi gitu ya, yang lebih buruk bahkan terjadi. 好，现在我们反过来说，万一我们所盼望的没有得到，反而我们得到的是一些不好的消息。 Ya, belakangan ini banyak isu-isu maupun teror, saudara. 最近有一些我们听到恐怖的消息， yang bisa saja mengancam rasa aman kita. 也许会令我们感觉到这个安全受到威胁。 Kalau saudara memperhatikan berita umat Kristen yang ada di Irak, Suriah itu, mereka sangat prihatin, saudara. 若是我们听到那些在伊拉克的、在苏利西亚的那边的基督徒，他们非常的害怕，很可怜。 Tentu kita tidak berharap itu terjadi di negeri kita Indonesia.
当然，我们不希望能够在印尼发生。 Namun coba bayangkan, katakanlah misalnya terjadi kekacauan dan konflik, saudara. 但是，比方说，万一真的发生一些问题冲突， Perekonomian makin sulit karena tahun 2015 atau 16 gitu ya, ada masyarakat ekonomi ASEAN ya. 因为2016年呢，这个亚细的这些国家都开放，所以呢，大家都有更大的竞争。 Jadi ada persaingan karena orang-orang asing datang ke negeri kita. 因为有许多外国的投资者进到印尼，我们就会面对更大的竞争。 Ya, kehidupan masa depan menjadi tak menentu. 感觉到我们的前途比较渺茫。 Ya, tolong diklik. Krisis dalam keluarga misalnya. 有些时候家庭里面也会产生一些问题， Dan lain sebagainya, saudara. 还有其他的问题。 Dunia menjadi suram, saudara. 这个世界看起来好像更加的暗淡， Semakin menyesakkan. 看起来生活好像就更加的困难， Nampak gelap dan tak berpengharapan. 好像没有什么很大的希望。 Saudara, kalau pada malam hari ini kita boleh merayakan Natal, sungguh-sungguh anugerah. 就是今天晚上我们能够一起庆祝圣诞节，那个是很大的恩典。 Tapi Natal yang pertama kali, saudara, 但是我们要说到那个第一个的圣诞晚， mereka mengalami kegelapan serupa saudara-saudara kita yang di Irak ataupun di Suriah. 当时他们所面对的黑暗，胜过于现在的伊拉克他们所面对的。 Ya. Mungkin dalam kadar yang berbeda, saudara. 也许情况虽然有一些不同， Ya. Orang-orang pilihannya yang ada di zaman Israel waktu Natal yang pertama itu, 在第一个圣诞节， ada dalam keadaan yang sangat menyedihkan, saudara. 当时以色列人所面对的困难很大。 Israel ada di dalam penjajahan atau perbudakan bangsa Romawi. 因为当时他们是罗马政府统治之下的，都是做奴隶的。 Mereka juga mengalami kekejaman Herodes yang membunuh anak-anak di bawah 2 tahun. 他们也面对叙利王非常的残酷的杀害小孩子。 Secara rohani mereka pun sangat kering dalam tanda petik ya, karena keagamaannya yang bersifat lahiriah. 在灵性方面呢，也非常的枯干。 Dan saudara tahu bahwa sebelum zamannya Yohanes Pembaptis, sebelum perjanjian baru itu, tidak ada nubuat atau pewahyuan. 因为还没有进入这个新约时代，就是还没有这个施洗约翰来之前的那一段日子呢，是个很长期没有一些神的话语的一个黑暗的时期。 Jadi ada 400 tahun masa dari setelah Nabi Maleaki kepada Yohanes Pembaptis, ada 400 tahun, saudara. 就是旧约的马拉基的那个先知，一直到新约的这个施洗约翰，有400多年那个黑暗的时刻。 Dan selama masa-masa ini, kedua masa ini ya, sebelum perjanjian baru dan sesudah perjanjian lama itu, tidak ada wahyu. 所以呢，这个旧约与新约之间的那一段时期呢，没有神的指示，任何启示。 Ya, saudara tahu kalau tidak ada wahyu, tidak ada visi, maka menjadi liarlah masyarakatnya, 所以 rakyatnya. 呢，圣经说，当一个世代没有神的话语，人就变成非常的暴力，或者是已经变成野性了。 Ya, Amsal 29 ayat 18 yang mengatakannya. 在这个箴言书18章那里这样讲。 Tolong diklik slide berikutnya ya. Nah, Allah Tritunggal, Sang terang yang sesungguhnya itu menghendaki kita dapat menerangi kegelapan dunia ini, saudara. 所以上帝的上帝要我们发亮光，照在这个世界上。 Ya, terlepas dari segala situasi kondisi apapun yang kita alami saat sekarang ini, Allah ingin kita dapat menerangi kegelapan dunia ini. 所以呢，无论我们现在所面对是那么黑暗的日子，神却要我们发光。 Pertanyaannya buat kita semua, bagaimana kita dapat menerangi kegelapan dunia ini? 可是问题是我们要怎么样在这个黑暗的世界发光呢？ Sedangkan kita juga masih berada di dalam dunia ini. 我们觉得我们都还活在这个世界上， Bagaimana caranya saudara dan saya yang yang sedikit ini bisa menjadi terang benderang bagi dunia yang jahat dan besar ini, saudara?
我们觉得我们是少数的人，我们这些少数的人在这个这么大的黑暗里有什么作用，能够发出什么亮光呢？ Ya, paling tidak di sini ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk menjadi terang bagi dunia, terang dunia. 但是至少有3件事情我们能够来照亮这个世界。 Yang pertama adalah saudara, kita harus datang kepada terang itu sendiri. 第一，我们要先来到光哪里； Yang kedua, kita harus hidup dalam terang itu. 第二，我们要必须活在光明中； Dan yang ketiga, kita harus memperkenalkan terang itu kepada dunia. 第三，我们要把光明介绍给世界上的人。 Saya akan menjelaskannya satu persatu, saudara. 接下去有每一个角色， Ya. Kita harus datang kepada terang itu. 我们必须来到那个亮光。 Siapakah yang dimaksud dengan terang itu, saudara? 谁是那个亮光呢？ Apakah terang itu adalah terang yang biasa kita lihat dengan cahaya lilin, cahaya lampu, cahaya bulan, atau benda-benda penerang lainnya? 这些光是不是我们所说的这个太阳、月亮、星星或者其他的亮光的这些灯光？ Terang yang dimaksud di sini adalah kiasan, saudara. 这里所谓的灯，或者是这个亮光呢，只不过是一个形容词。 Karena terang yang dimaksud di sini adalah menunjuk kepada satu pribadi, kepada satu individu. 其实呢，就是说向一个位格。 Yesus Kristuslah terang yang menjadi penyataan, yang menjadi wahyu bagi bangsa-bangsa lain, dan yang menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel di ayat 32 yang kita baca. 就是主耶稣基督，他就是外邦人的光，他就是世界上人的光。 Jadi setelah masa Maleaki itu 400 tahun tidak ada wahyu, tidak ada firman Tuhan, lalu firman Tuhan itu menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. 所以呢，就是自从这个先知马拉基一直到这个新约那段时期黑暗，可是现在光来了，就是主耶稣基督来了。 Ya, Injil Yohanes mencatat ya, klaim-klaim Tuhan Yesus yang mengatakan akulah terang dunia. 所以呢，主耶稣说：“我就是真光。” Jadi kalau kita berhadapan dengan klaim-klaim Tuhan Yesus, 当我们来到主耶稣的亮光， ada 2 hal yang bisa kita pilih, saudara. 我们可以知道2件事情。 Kita menolak klaim-klaim tersebut menyalibkan dia, 有些人拒绝这个亮光，就是那些钉主耶稣十字架上的人， atau kita tunduk dan menyembah dia. 或者我们顺服，我们敬拜他。 Nggak ada posisi di tengah-tengahnya, saudara. 从来没有在中间的那个位置。 Nah, kalau kita melihat ayat 16, saudara, 若是我们看第16节， dari Injil Lukas 2 tadi. Ketika para gembala mendapatkan penyataan itu, mendapatkan penglihatan dari malaikat, ya, mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai terang itu. 所以当这些牧羊人听到了天使报的喜讯，他们就急急忙忙的要去寻找那个亮光。 Artinya apa, saudara? 什么意思？ Mereka tidak menunda-nunda untuk datang kepada terang itu. 他们没有等待，他们没有稍微再等去寻找那一光。 Apakah saudara sudah datang kepada terang itu, kepada Yesus Kristus? 请问我们是否已经来到主耶稣基督面前呢？ Kemudian di ayat 28 juga, saudara. 还有接下去的第28节， Simeon menyambut anak itu dan menatangnya. 西面就用手接过他来。 Ya, Simeon bahkan dikatakan oleh Allah sendiri, oleh Roh Kudus, tidak akan mati sebelum melihat terang itu. 因为西面他已经受了圣灵的感动，他知道他可以等待见到弥赛亚才离开世界。 Saudara, ada hal yang selama kehidupan kita di dunia ini yang jangan sampai kita tidak menemukan terang itu. 所以呢，在世界上有很多的事情我们会经历，但是千万不要错过了这个真光。 Saudara, sebelum mati, kira-kira saudara mau mendapatkan apa, saudara? 我们还没有离开世界之前，请问我们能够抓紧些什么东西？ Saudara bisa mendapatkan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. 就是我们得到了整个世界上的东西。 Tapi kalau saudara belum datang kepada terang itu, belum berjumpa dengan terang itu, jangan mau mati dulu, saudara.
可是当我们还没有见到这个真光，还没有得到这个救恩，千万不要离开世 Karena 界， kematian saudara akan menyengsarakan sama sekali. 因为死亡将会是一个很可怕的刑罚。 Datang kepada terang itu berarti telah melihat keselamatan yang daripada Allah, yang 但是 daripadanya. 当我们来到真光，就是神所给的救恩。 Itulah yang dikatakan oleh Simeon di dalam ayat 30, saudara. 这就是西面在第30节所说的。 Pertama-tama untuk menjadi terang yang benerang, menjadi terang dunia, kita harus datang melihat keselamatan yang dari Allah. 所以，若是我们要成为光，我们要照亮别人，我们自己本身要先得到神的救恩。 Kita tidak mungkin bisa menjadi terang kalau kita tidak pernah berjumpa dengan terang itu sendiri. 若是我们没有自己得到神，我们没有见到那个亮光，我们不能够分享。 Yang lain itu hanyalah kegelapan, saudara. 我们所面对的只是黑暗， Jadi mata kita harus melihat keselamatan yang daripada Allah itu. 所以我们要用眼睛看见神的救恩。 Ya. Yang kedua, saudara, 第二点， ya, bagaimana kita bisa menjadi terang dunia 我 atau 们要 terang 怎 yang 样 benerang? 成为这个世界上的光呢？ Yang kedua adalah kita harus hidup dalam terang itu. 我们必须活在光明中， Sama seperti para gembala yang setelah berjumpa dengan terang itu, hidup mereka tidak lagi sama, saudara. 就好像那些牧羊人，当他们遇到了真光，他们的生命就完全的转变。 Ya, mungkin ketika mereka berjumpa dengan bayi Tuhan Yesus, terang yang menjelma menjadi manusia itu, 当他们遇到了圣婴孩主耶稣的时候， mereka tetap statusnya menjadi gembala, menjaga domba-domba. 虽然他们回去，他们仍旧是牧羊人。 Ya, setelah mereka pulang gitu ya dari rumah Yusuf dan Maria dan melihat bayi itu, mereka tidak langsung menjadi pejabat atau menjadi orang lain gitu, tapi tetap mungkin di antara mereka hanya gembala saja. 虽然他们已经朝见了圣婴孩主耶稣，他们离开之后，他们仍旧是牧羊人，他们并不是马上转变成为别个职位的人。 Namun apa yang berbeda dalam hidup mereka ketika berjumpa dengan terang itu? 可是，在他们里头有一个很大的改变。 Ayat 20 ya, saya kutip di sini, mereka itu dipenuhi dengan puji-pujian kepada Allah dan memuliakannya. 就是在20节，我们就可以看到，在他们的心里，他们满有这个赞美，他们把荣耀归给神。 Ya, gembala pada zaman itu, pada masa itu tidak dianggap. 当时呢，牧羊人是被别人看轻的， Karena mereka itu tidak dapat bersaksi di pengadilan, saudara. 因为牧羊人他们没有资格在这个法院里做见证， Para gembala ternak itu dianggap sebagai tukang bohong. 因为他们觉得这些牧羊人呢，普遍上人看他们是一个撒谎的人。 Tidak terdidik dan berbau begitu ya. 而且因为他们牧养这些动物，所以身体很臭，而且也是那些没有得到什么知识水准的人。 Tapi heran, berita Natal itu, berita terang sukacita itu justru disampaikan pertama-tama kali melalui para gembala ini. 可是非常奇妙的，圣诞节这个美好的信息，却让这些牧羊人去传开。 Apakah karena mereka itu adalah orang-orang yang lebih baik daripada kita? 是不是因为他们比别人更好呢？ Tentu tidak, saudara. 一定不是的， Tapi semata-mata karena anugerah kasih karunia Tuhan saja. 一切都是因为神的恩典。 Sesudah hidup dalam terang, saudara, 所以呢，我们必须要活在光明中， mati pun kita rela. 就算是我们离开世界也甘愿。 Sebagaimana dikatakan oleh Simeon di dalam ayat 29, saudara. 就好像西面他在29节那里这样讲。 Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. 所以呢，当西面见到了圣婴孩之后，他就向神祷告说：“如今可以照你的话，释放仆人安然去世。” Saudara rela mati untuk apa, saudara? 我们能够以什么理由离开世界，或者愿意为什么而死？ Di malam Natal ini coba kita pikirkan dan kita renungkan. Saya rela mati untuk apa, saudara? 当然，现在我们可以有一个好好的思考：我究竟愿意为什么理由而死？ Saudara jangan mau mati sebelum berjumpa dengan terang itu. 第一，千万不要还没见到真光之前离开世界； Saudara jangan mau mati sebelum saudara
hidup di dalam terang itu. 我们必须要活在那个真光里。 Filipi 2 ayat 14 sampai 15 berbunyi demikian. 在腓立比书第2章那里这样说： Ya, di slide saya persingkat di situ. Lakukanlah segala sesuatu dengan seterusnya berbantah-bantah dan lain sebagainya ya. Jangan berbantah-bantah maksudnya. Supaya apa? Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. 就是说到我们的生命，我们必须要荣耀神，我们就好像那个亮光这样的照耀这个世界。我们的生活没有只可以被人家指摘，我们的生命要正直的。 Saudara permisi tanya, tahukah saudara bintang yang terdekat dari bumi itu apa, saudara? 我们要说最靠近这个世界的这个地球的星星是哪一个星星呢？ Waktu di sekolah minggu saya tanyakan juga, tapi hebat itu anak Lause Linda sama Pak Hansen itu bisa menjawabnya. 我记得在主日学的时候，我也问过那 Farel 个 yang 题 di 目。 kelas 2 SD bisa menjawabnya. Saudara tahu? 你们知道吗？是那一个星球最靠近 Bintang 世 apa 界 yang terdekat dari bumi, saudara? 最靠近地球的是什么？ Apa? Coba tebak, ayo. 来，我们猜一猜。 Kemarin saya tanya di TU, Michelle jawab bintang kecil, ngaco ya. 他说小星星。 Bintang yang terdekat dengan kita itu adalah matahari, saudara. 最靠近我们的星球是 Ya. 太阳。 Tapi menarik, saudara, di dalam Filipi ini Paulus menuliskannya begini, bintang-bintang di dunia. 但是呢，在腓立比书呢，这里却是说到这个世界上的星。 Tentu yang dimaksud di sini bukan bintang film atau selebriti, saudara ya. 当然并不是说那些明星或者是那些名流， Tapi menjadi orang-orang yang maksudnya membawa kebaikan, membawa manfaat, membawa sesuatu yang positif begitu, saudara. 就是要我们带来的是给别人的好处，给人家益处，给人家很正面的阳光的。 Ya. Maka Injil Matius 5 ayat 16 berbunyi demikian, saudara. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang. 所以呢，在马太福音那里也说，愿你的生命好像光照在人前， Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. 好叫他们看见你的好行为，就把荣耀归给在天上的父。 Saudara, tanpa terang tidak ada kehidupan. 若是没有亮光，就没有生命。 Ya. Tumbuh-tumbuhan, ini bukan tumbuh beneran ya, ini dekorasi. Tumbuh-tumbuhan, makhluk, semua makhluk membutuhkan terang untuk dapat hidup. 我们知道每一个植物，活的植物都需要这个亮光来维持生命。 Tapi terang ini jauh lebih bermutu, lebih berkualitas, lebih hebat lagi. 但是这里所说的光呢，却比这个其他的亮光还要更有品质，还更好，更有效力。 Karena terang ini bisa mengubah Saulus menjadi Paulus. 因为这个亮光把扫罗变成了保罗， Terang ini bisa menghidupkan orang yang mati menjadi hidup. 使那些原本是死的人变成为复活的人， Terang ini bisa bercahaya di dalam hati kita. 而且能够在我们的心里照耀。 Dan yang ketiga, saudara, 还有第三点， bagaimana kita bisa menjadi terang yang benderang? 我们如何成为一个发出亮光的光呢？ Kita harus memperkenalkan terang itu kepada dunia. 我们必须把这个光介绍给世界上的人。 Saudara, kita hidup di dalam dunia. 我们虽然活在世界上， Dan menarik di dalam Natal ini, ya Natal kali ini, 特别是在这一次的圣诞节， dikatakan akan ada bulan purnama yang sangat-sangat jarang terjadi. 说到在这个圣诞节期间呢，将会发生一个很稀罕的事情，就是这个月亮将会发生这个月朔。 Saudara, kita tahu berdasarkan ilmu pengetahuan dan di sekolah anak-anak diajarkan bahwa bulan itu bisa bercahaya bukan karena dia punya sinar pada diri dia sendiri, saudara. 所以呢，当我们读一些知识的时候，我们知道这个月亮自己本身没有亮光，它是反射出来这个光。 Bulan
ya, bulan purnama katakan begitu, yang kita lihat pada malam hari ini atau kemarin atau besok, itu adalah pantulan cahaya sinar matahari, saudara. 所以呢，每一次我们看到那个月亮所发射的那个光呢，其实它只不过是反射太阳的光。 Jadi bulan dan benda-benda lainnya seperti para planet begitu ya, dia bukan seperti bintang atau matahari yang bercahaya, tapi hanya memantulkan. 所以呢，这个月球还有其他的星球，就好像都是一样的，都是反射这个从星星和太阳的光。 Maka ketika kita membayangkan diri kita disebut sebagai terang dunia, ya, 所以当我们被称为这个世界上的光的时候， kita itu hanya memantulkan, merefleksikan, mencerminkan gitu ya. Kalau datang ke cermin, itu ada cermin cahaya yang memantul, saudara. 其实呢，我们所发出的那个光呢，只不过是反射，从别个光得到了，然后我们把它反射出去的。 Ya. Menarik kalau di ayat 9 dan 10 dikatakan begini. Ketika seorang malaikat tiba-tiba muncul di dekat para gembala, 所以呢，我们就是看路加福音第2章第9节第10节那里说到有这个天使突然站在他们旁边的时候， dan kemuliaan Tuhan bersinar di antara para gembala itu ya. 然后呢，就在这个牧羊人群中就有了这个神的光照耀 Dikatakan meliputi, melingkupi para gembala itu. 就说到那个亮光就照射在他们周围 Mereka takut pada awalnya. 因为看到这个神的荣光四面照着他们，他们就非常的害怕， Mereka gemetar, saudara. 他们很战兢，很惧怕， Itu bukan sesuatu yang sering terjadi. 因为可以说是一个很少发生的事情。 Itu mujizat, bukan cuma sekedar mujizat kesembuhan, saudara, yang tiap minggu bisa dibuat KKR-nya. 所以呢，并不是好像我们每一次以为的医治的那个神迹，人家生病了得到痊愈的那个神迹。 Barangkali kejadian itu dialami oleh para gembala seumur hidup, cuman sekali-kalinya itu. 可能是这些牧羊人一生当中只有遇到过的一次的经历。 Tapi ketika mereka berjumpa dengan terang itu, 可是当他们见到了那个荣光四面照着他们的时候， mereka berubah menjadi orang yang baru. 他们改变成为一个生命转变的一个人。 Gembala dengan perspektif, dengan cara pikir yang baru, saudara. 他们现在有了新的思想观念。 Para gembala yang dipenuhi dengan pujian dan sukacita yang dari Tuhan. 他们心里充满了从神而来的喜乐和赞美。 Oleh karena itu, ya, mereka sama seperti para malaikat itu memberitakan kepada para gembala itu sukacita yang besar untuk seluruh bangsa. 所以呢，他们就好像天使所报的好消息一样的，把这个好的消息分享给世界上所有的人。 Ayat 17 itu para gembala memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka tentang hal anak itu, tentang 所以 terang 呢，第 itu. 17节那里说到，牧羊人就把这个天使所说的话传开了。 Simeon juga bersaksi tentang terang itu, tentang anak itu. 西面他自己也为这个光、这个婴孩做见证。 Maka di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang ditulis juga oleh Lukas, 所以路加就在这个《使徒行传》第1章第8节那里也这样讲。 ya, kita barangkali sudah sering kali dengar ayat ini, bahkan ada yang hafal gitu ya. 我们每一个人都听过这节经文，有一些甚至于会背的。 Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, 当圣灵降临在你们身上，你们就必得到能力，并要成为我的见证，在耶路撒冷， dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 在犹太全地、撒玛利亚直到地极， Bersaksi tentang kabar sukacita Injil dengan kuasa Roh Kudus. 所以我们要以圣灵的力量来见证这个复活的这个福音。 Nah, saudara, saya ada kisah nyata, saudara. 我自己本身有一个真实的经历。 Dua kisah nyata ini akan memberikan kita bayangan bagaimana kita bisa menjadi terang, bisa menjadi berkat, saudara. 不是我自己的经历，乃是我有2个见证真实的事情，来让我们分享，看到一个真正怎样成为别人的祝福的。 Jadi untuk menjadi terang di dalam dunia ini tidak harus kita menjadi orang kaya terlebih dahulu. 所以呢，我们要成为这个光，并不是要我们一定先成为有钱人。
Tapi kalau saudara sudah diberkati menjadi kolong merat, 甚至当我们得到很多的恩典，是一个很有钱的人， ya, kalau saudara tidak menjadi terang atau tidak menjadi berkat bagi lingkungan, 但是你再有钱，你并不能够祝福帮助你四周围的人 maka saudara harus bercermin kepada dua orang ini. 当然，我们也要借助这两个很平凡人的身上来学习。 Pai Fangli mewakili mereka yang dari kelas bawah. 这里说到有一个名叫白放里的人，他是来自非常贫穷背景的一个人。 Irwin Corey berasal dari kalangan atas. 还有另外一个呢 ，Irwin Corey， 他是属于有高等教育的一个人。 Tolong diklik gambar yang di tengah sekali. Sikap hidup Mother Teresa telah menginspirasi banyak orang di dunia. Tapi ada pula sosok berhati mulia lainnya yang rela mengorbankan seluruh harta hingga mempertaruhkan nyawanya untuk kebaikan orang lain. Sikap peduli yang sangat mengagumkan yang jarang dijumpai adalah kisah menyentuh kalbu yang dilakukan oleh Bai Fangli, lelaki tua renta di Cina yang menghabiskan separuh hidupnya sebagai tukang beca. Walau hanya memperoleh pendapatan yang pas-pasan, Bai Fangli justru menyumbangkan seluruh penghasilannya kepada salah satu yayasan yatim piatu yang menghidupi 300 anak tak mampu. Dalam kehidupan sehari-hari, Bai Fangli makan dari makanan yang diperolehnya dari hasil memulung, demikian juga pakaian yang ia kenakan. Pasti kan orang yang nyumbang uangnya untuk orang lain dan emang diperuntukkan bener-bener untuk orang yang membutuhkan, dia pasti akan pikir ini pasti akan ada sesuatu yang gue dapat nantinya. Maksudnya Tuhan akan ngasih dia balasan yang setimpal dengan amalnya dia gitu. Jadi dia pasti udah nyampe taraf yang tinggi banget untuk satu jiwa-jiwa sosial gitu. Mungkin jarang yang punya kayak gitu. Rela hidup sederhana demi kebaikan 300 anak tak mampu pada sebuah yayasan, padahal jika ditotal upah Bai Fangli yang telah terkumpul dan telah disumbangkan berjumlah 350 yuan atau setara dengan 472,5 juta rupiah. Jumlah yang sangat besar yang dapat menyulap hidupnya menjadi orang kaya. Tentu saja Bai Fangli mendapat imbalan yang setimpal dari amalnya di akhirat. Bai Fangli mengembuskan nafas terakhirnya pada tahun 2005 karena mengidap penyakit kanker paru-paru. Berjiwa sosial tidak harus diimplementasikan dalam aktivitas-aktivitas yang besar atau berlebihan. Mulailah dari diri kita sendiri, belajarlah untuk saling mengasihi, untuk berbagi bahkan dengan lingkungan terdekat. Mulai dulu dari tetangga terdekat misalnya, mulailah dari dalam keluarga sendiri misalnya. Kalau itu sudah bisa dipupuk, saya yakin kemudian kepada komunitas yang lebih besar atau keadaan yang lebih besar, maka kita juga akan sudah terlatih punya jiwa sosial. Selain Bai Fangli, manusia berhati mulia dan dermawan lainnya adalah Irwin Corey. Pria tua berusia 97 tahun dan bergelar doktor ini pernah menjadi orang terkemuka di dunia dengan kiprahnya di dunia entertainment sebagai seorang komedian, aktor, dan aktivis politik. Ia seorang jutawan yang memiliki sebuah apartemen mewah di kawasan elit New York seharga 31 miliar rupiah. Namun Irwin Corey mengemis selama 17 tahun terakhir dengan menghampiri setiap kendaraan yang berhenti di lampu merah untuk meminta recehan. Hasil dari usaha mengemis bukan untuk membiayai hidupnya yang sudah mapan, melainkan untuk memberikan bantuan medis kepada anak-anak miskin dan menderita di negara berideologi komunis di Kuba. Penghormatan saya yang setinggi-tingginya kepada seluruh pejuang kemanusiaan, pejuang negara, dan juga seluruh teman-teman aktivis sosial, baik yang dikenal oleh publik maupun yang tidak, yang sampai hari ini terus mendedikasikan diri, waktu, energi, bahkan hartanya untuk berjuang. Aku ingin kau merasakan. Ya, baik. Bagaimana dengan kita, saudara?
Kita tentu tidak melakukan kebaikan itu supaya kita masuk surga, saudara. 当然，我们所谓的行善，并不使我们得保障进入天堂。 Saudara sudah diselamatkan. 我们是已经得救的人， Saudara dan saya sudah berjumpa dengan terang itu. 我们是已经见到了主耶稣的人。 Kita sudah dilahirbarukan oleh Yesus Kristus. 因为主耶稣的缘故，我们已经拥有了新的生命。 Roh Kudus, Roh Kristus bekerja di dalam hati kita. 圣灵在我们心里动工， Maka seharusnya kita jauh lebih baik lagi 所以我们应该拥有更好的生活， di dalam menerangi dunia ini. 能够照亮我们的世界。 Di akhir khotbah saya ini, 最后一点， ya, mari kita renungkan. 但愿我们一起来思想， Maka saudara dan saya datang kepada terang itu 是否我们已经来到了主耶稣的真光面前？ untuk mendapatkan memperoleh keselamatan yang daripada Allah. 我们要确认我们已经得到了得救的亮光。 Syukur kalau saudara sudah berjumpa dengan terang itu, 就是我们每一个自己已经见到了主耶稣，得到了真光， yaitu dengan menjadikan Yesus Kristus sebagai juru selamat saudara. 就是接受主耶稣成为我们生命的救主。 Namun kita tidak bisa berhenti hanya menjadikan dia sebagai juru selamat saja. 我们并不单只接受主耶稣成为我们的救主， Kita juga harus menjadikan dia sebagai Tuhan kita. 我们也让他在我们的心中做主做王。 Maukah saudara dan saya hidup dalam terang itu, 愿意活在这个亮光里， yaitu memuliakan Tuhan Yesus Kristus melalui perbuatan kita yang baik. 就是愿意借着我们的生活行为来荣耀神的名。 Dan yang ketiga saudara, 还有第三点， maukah kita memperkenalkan terang itu kepada dunia ini, 是否我们愿意把这个真光介绍给世界上的人， bersaksi tentang Injil dengan kuasa Roh Kudus. 愿意靠着圣灵的力量来见证福音？ Mari kita masuk dalam saat hening. Tolong diklik. 让我们大家进入默祷。 Bapak Ibu sekalian,